Hi, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So today is day 3. Actually it's a weird start sebab tak cakap dalam bilik kan, sebab kita dah lambat nak breakfast. 4:45 dah kena kumpul. Now it's already 8:20 time tu. So this is my quick breakfast. I took bihun and also some sticky beef, and kalau untuk air macam biasalah, I took mango juice. Hello guys, so after 1 hour of driving, 1 hour? kita dah sampai di Mari Culture Village. So far tempat dia macam ni. Konya ni. So greeny. Can we start? Alright. So, good morning everyone. Alright, so selamat pagi dan selamat datang ke Mari Cultural Village. Rumah yang kita pergi lawat ni, dia akan ada aktiviti masing-masing. So, contoh aktiviti yang kita akan buat di sana, kita akan cuba dia punya makanan tradisional, kita akan tengok dia macam mana cara dia buat minuman tradisional dia, and then kita akan ada peluang untuk main dia punya games. Apa ni? Okay, so right now we're heading to the Dusun house. Okay. Nak aku pakai ke? Naiman cakap something. Sarah tak pandai. Alright, so inilah lebah yang diorang kutip madu dia, madu kelulut. Okey, ataupun di sini di Sabah kami panggil dia bukan kelulut, kami panggil dia tantadan. Alright, so itu dalam dialek Sabah lah kita panggil dia tantadan. Baik untuk inilah, baik untuk kita punya kulit, baik untuk kesihatan. Dia kaya dengan antioksidan. Alright, so dalam dunia perubatan jenis madu ini sangat digalakkan untuk kita ambil sebagai salah satu remedi pencegahan kanser. Manis. Sedap tak? Untuk ini madu kelulut ini. Ini sangat bagus lah untuk bagi kita tenaga. Kalau dalam dunia kecantikan dia baik untuk kulit lah. Madu kelulut ini. Dia punya rasa akan lebih kepada masam. Tapi ada rasa manis juga lah. Masam. Dia lebih masam lah. Ini sebagai simple. Assalamualaikum. Rumah orang rumus. Okay everyone, so rumah orang rumus beginilah. So inilah contoh rumah orang rumus dulu-dulu. Mereka tinggal di rumah panjang. Okay, rumah panjang orang rumus mereka panggil sebagai winatang. Alright, so apa maksud winatang? Maksud dia beranak. Alright, so maksudnya rumah panjang ni dia pandai beranak. Dia pandai keep on extending. Dia akan terus panjang dan memanjang. Okay, dia punya konsep rumah panjang ni ialah satu rumah panjang untuk satu kampung. Ada macam-macam cara orang hidupkan api dulu-dulu. So of course tidak ada macis kan. So salah satu cara dia, salah satu method yang orang rumus guna ialah guna bambu. So dia potong bambu tu macam ni. They cut the bamboo into this size of bamboo, and then dia buat satu line panjang di tengah-tengah. So line ni nanti, okay. So ini yang bambu dia guna untuk dapat friction dia, and then sebagai dia punya bahan api dia ialah dia guna kulit bambu. So ini adalah kulit bambu daripada bambu yang masih muda. Atas ni kamu tengok. So kulit yang masih hijau tu dia scrap. Alright, so dia scrap semua, dia kikis semua. Lepas tu dia keringkan. Alright, so dia keringkan, sudah kering, benda ni nanti dia akan letak di bawah bambu ni. Dia akan letak di bawah bambu macam begitu. Lepas itu, sebelum dia gosokkan bamboo stick ni, alright, yang sudah ditajamkan, dia akan buat satu garisan. Jadi satu garisan tu nanti tujuan dia untuk jadi dia punya landasan tempat dia gosok kayu ni. Alright. So nanti bila dia gosok daripada sana dia akan dapat friction tu. Sudah dapat. Bukan barang.
Asap ni mosquito repellent lah juga. Okay, so macam itulah dihidupkan api. Jom, bagi tepukan. Oh, tudung aku dah. We already at our third house. Tadi kita dah pergi 2 rumah. Contoh sarang kelulut. Berlipas. Okay, ini contoh sarang kelulut lah. Kalau kamu tengok dia punya sarang tuh sangat berbeza. Kalau kita banding dengan yang lebah biasa. So macam itulah dia macam volcano, macam gunung berapi. Dusun Kadazan, nowadays kita panggil dia dusun Kadazan. Kalau dahulunya perbezaan antara dusun dan juga Kadazan macam mana? So dusun adalah si petani, right? So maksud dusun itu petani. So and then Kadazan ni peniaga, pedagang. So itu maksud dia, perbezaan dia. Seorang dusun biasanya tinggal di kawasan pedalaman, kampung. So orang punya hasil tanaman ialah padi lah. Okay, and then kalau Kadazan ini orang yang berniaga, orang yang tinggal di kawasan-kawasan bandar. Okay, itulah beza dia. Tapi kalau sekarang dusun Kadazan sama saja, tidak ada beza pun. Careful ya. Orang dusun ialah yang kita panggil sebagai tapai lihing. Alright, so ataupun fermented rice wine. So rice wine lah, tapai lihing ya. Okay, so dia punya bahan utama ialah beras. So beras, ini beras biasa saja nih. So beras bahan utama dia. So daripada beras, pertama sekali mereka kena buat ni dulu. Kena hasilkan ni dulu. Ini apa? Ini ragi. So ragi ini dalam bahasa dusun kita panggil sasat. Okay, sasat. So ini macam mana kita buat? So first dia orang rendam dulu beras. Rendam macam ni, dia rendam, bagi dia lembut. Sudah lembut nanti dia akan ambil beras tu, dia akan tumbuk. Contohlah, saya bagi. Dia tumbuk. Macam tu, dia tumbuklah beras tu. Okay, masuk dalam lesung ni, dia tumbuk. Lepas tu dia akan campur dengan gula untuk bagi rasa manis pada ni beras tu. Lepas tu dia akan campur dengan jus tembakau untuk bagi rasa pedas dan juga pahit. So inilah yang sebenarnya akan bagi dia rasa lebih lah untuk dia punya rice wine tu. So dia campur sekali. Alright. So ini saya bagi sampel sajalah. Campur, sudah campur nanti dia akan bentukkan campuran ini nanti jadi donat kecil macam tu. Sudah jadi donat kecil, dia jemur bawah matahari bagi kering, sudah kering. Nanti benda ni semua dia akan ambil sebelum campur dengan nasi separuh masak, dia ambil, dia akan tumbuk dia sampai jadi powder. Sudah jadi powder, powder ni nanti dia akan campur dengan beras separuh masak, nasi separuh masak. Okey, sudah campur, benda ni nanti dia akan pindahkan ke dalam tempayan, dia tutup dengan daun keladi ataupun daun pisang. Lepas itu dia simpan untuk proses penapaian. Coba pada di sini. Okey, terima kasih. Okey, jom, mari. Boleh try makanan dia. Okey, nah. Apa tu? Nah. Daripada apa tu? Daripada kentang. Kentang. Ya. Yeah. Lemang ke apa? Tidak. Kentang. Salah. Panas. Panas. Nasib baik saya panas. Panas ke? Oh, panas. Ambil satu tu apa? Ini sedap. Onion, Panas. Panas ya, panas. Influence from the Sultan Brunei. Okey, so ini yang kita panggil sebagai kuih jala, salah satu makanan tradisional dorang. So kuih jala kalau kamu tengok ni, dia punya bentuk macam fishnet. Okey. Dia terbuat daripada tepung beras, gula, air, dia goreng macam tu, dia bentuk jadi 3 segi. So 3 segi ni bermaksud unity. Untuk orang Bajau dia bermaksud unity. Orang so boleh je dia bentuk jadi 4 segi ataupun bulat kan. Tapi dia bentukkan jadi 3 segi sebab maksud dia adalah unity untuk orang Bajau. Come, boleh ambil. Right. Nanti dah sejuk. Ini boleh pakai apa? Jom, mari ambil try. Mungkin boleh ambil sekali untuk ni. saya bawa. Ya, panggil dia kuih keras. Kuih keras. Kalau di sini panggil ni lah kuih jala lah.
Kalau mau ambil untuk yang ada tisu sini juga. Ha? Beras, air, Tepung beras, air, gula. Itu aja. Okey, lepas kita selesai di sini, nanti kita akan bertukar dengan kumpulan sebelah. Sebelah tu nanti kamu akan try dia punya minuman tradisional, yaitu air pandan. Boleh try. Macam mana dia punya sukatannya? So dia tidak ni, dia punya sukatan tu tidak tentu. So dia boleh je ambil berapa banyak, lepas tu dia gulung masuk dalam tu, campur dengan halia. Halia biasanya dia tumbuk, lepas tu masuk. So kalau Halia mau tumbuk dia dalam- pedas, Pedas banyaklah. Kalau mau rasa pandan dia lebih kuat, banyaklah. Oh. Nah, begitu saja dari kita saja tu. Yang ni lah, Ikut masing-masing lah, cita rasa. cita rasa masing-masing. Okey, jom. Mari kita di sini kumpul dulu, ha. Kita tengok ni macam mana orang masak orang punya apa ni, salah satu lagi kuih tradisional orang Bajau. Ini kuih yang kita panggil sebagai penjaram. Okey, kuih penjaram, ha. So ini adalah salah satu kuih tradisional orang Bajau. Dia terbuat daripada 5 bahan lah. Okey, so ada campuran tepung beras, tepung gandum, santan kelapa, lepas tu gula dan pandan. Okey, so itulah campuran dia, 5 campuran. Dia goreng macam begitu sampai dia terbentuk jadi macam topi. jadi air kopi. Ya, memang buat untuk kopi. Memang kopi pun. Tandem black Biji coffee. kopi diorang tanam, lepas tu buat pekat. kopi. So diorang yang hasilkan kopi tanam. Dah minum. Ini boleh buat. Panas, tapi sedap. Dia Babah. macam kopi O. Okey, jom. Boleh duduk. Aku jalan depan air mana? Okey. Stop di sini dulu. Jom. Mata air merah. Ready ya? Wah, ada jalan! Okey, ketua kampung sini. Selamat datang di kampung kami. Apa tujuan datang kami? Apa tujuan masuk? Nak melawat. Nak melawat. Melawat apa? Melawat budaya di sini. Melawat budaya di sini. Siapa nama kau? Dia Maisara. Dari mana? Dari Selangor. Dari Selangor. Siapa semua kau bawa masuk sini? 11 orang. Siapa? Siapa ni? Keluarga. Keluarga. Oh, keluarga. Kau sebagai ketua kau boleh jaga orang? Betul. Kalau kena potong kepala? Cakap boleh. Boleh. Boleh potong kepala kau. Boleh potong kepala? Janganlah. Nama saya Aki, anak ketua kampung di sini. Saya harap kamu di sini dapat belajarlah budaya kami yang bagus-bagus. Saya terima kamu masuk, dan saya masuk. Okey, dia terima kamu masuk. Jom. Alright, bagi tepukan pada ni, Maisara. Okey, jom. Menggigil anak ini. Okey, Sarah. Kamu kena bunyikan gong ni 3 kali sebelum kita naik atas. Okey? Paling kuat sound dia. 1, 2, 3. Bagi tepukan. Yang ini tradisional. Hati-hati ya. Aku naik tangga normal je lah. This is orang tua. Okay, kita naik normal lah. Aku ada besi dalam kaki. Kat sini dia ada 2 cara nak naik tangga. Yang tradisional macam biasalah guna yang buluh. And yang moden tangga biasalah. Demi menjaga keselamatan, kita naiklah yang biasa. Ya, everyone. So kita sudah sampai di rumah Murut. Okay, rumah Murut. Inilah nih, dia orang punya rumah. Rumah panjang. Konsep rumah panjang orang Murut dengan Rungus lebih kurang sama. Cuma perbezaan dia, orang Murut adalah pemenggal kepala, orang Rungus tidak. Oke, so kalau kamu tengok rumah panjang ini, kawasan ini dia tertutup. Kalau orang Rungus punya dia tidak tutup. Oke, so kenapa dia tutup? Ini untuk melindungi orang yang tinggal di dalam rumah panjang. Alright, so dia punya konsep sama juga, satu rumah panjang, satu kampung, satu bilik, satu keluarga. Oke, so satu kampung, kalau untuk rumah panjang orang Murut ni dia lebih kurang ada 20 bilik lah dalam setiap rumah. Oke, so sama juga konsep dia, yang anak perempuan dan juga ibu bapak tidur di dalam, anak lelaki akan tidur di luar.
di bagian inilah, bagian ruang tengah ni. Okey, selepas tu setiap bilik sepatutnya memang orang pun akan masak makanan orang masing-masing. Orang ada dapur masing-masing. Ada fans tu. Okey, so begitulah cara orang lompat. Tinggi kan? Jadi actually ketinggian tu bergantung kepada nilai hadiah tu lah. Kalau macam contoh tadi kerbau, of course dia akan bagi tinggi lah. Sebab mahal kan? Okey, jom mari kita duduk dulu. Duduk, kita tengok dulu. Macam mana mereka buat kain orang. Rumah kita berpaling. Ini ke? Jadi stiker. So, pakaian yang warrior pakai untuk pergi buru kepala ialah yang diperbuat daripada kulit kayu. So inilah kain yang mereka guna. Ini daripada kulit kayu. So daripada kulit kayu apa? Ya pokok yang daripada spesies nangka ataupun tarap. Tak macam begini. Lepas tu dia tuang air atas permukaan kulit kayu itu. Alright, so lepas tu dia akan kena tu wooden stick pukul atas permukaan kayu itu untuk bagi dia lembut. Lepas tu dia akan kikis bahagian yang keras, buang yang bahagian-bahagian kulit keras tu. Lepas tu selesai dengan proses ni, lepas tu dia akan ambil, dia cuci di sungai, lepas tu dia jemur bagi kering. Sudah kering, inilah dia punya hasil. Okay, kita try kita. Inilah kainnya. Jom. Dia lebih kurang sama, tapi yang itu dia keras di dalam tu. Itu sebab kenapa dia mesti pakai ini. Alright, so kalau kamu tengok ini sumpit ni dia terbuat daripada bambu. So bagian tajam ni dia ada yang warna hitam, warna gelap ni. So warna hitam ni sebenarnya dia getah daripada sejenis pokok yang kita panggil pokok ipo. So racun daripada pokok ipo ni kalau dia kena pada kulit kita, so dia akan terus activate. Once dia activate, dia akan buat orang tu jadi lumpuh. Alright, so dia akan buat orang tu jadi lumpuh. Selepas orang tu lumpuh, barulah this warrior nanti dia akan ambil dia punya pedang, potong kepala orang tu, ambil kepala dan lari. Hai, so fast forward, tu je lah aktiviti kita orang sepanjang dekat Mari-Mari Culture. So now it's lunch time. So this is what I get. I ambil nasi, also some chicken grill, ikan goreng, and ada sambal. And then I ada ambil soto, tapi tak tahu dia nampak ke tak. Sekejap. Kalau dia tak nak ni lah, sekejap okay. Ada soto and also nasi. And I apa? This is my I. Alamak, abaikan tisu tu. So I'm here with my dessert. I took some vegetable spring roll and also pisang goreng. Tapi dia punya pisang goreng ni yang betul-betul pisang and the goreng terus tu. Macam kita kan salad tepung dulu selalu kan, tapi tak. Kita boleh nampak pisang-pisang dia tu. My dessert for today. Guys, we reunited back. So after lunch tadi, kita orang terus gerak balik hotel. Tapi siapa yang nak gerak ke mall, boleh gerak kat mall. So now, I'm at the mall. Mall kita orang tu around 5 minutes daripada hotel. And tadi time kita orang datang, kita nak cari toilet tau. Tapi kita orang dah pergi like 5 toilet and semua tutup tau. So memang kita mau perlu lah cari toilet. And finally jumpa satu toilet tapi like beratur panjang gila. So yeah, sekarang kita tengah tunggu yang lain balik toilet. And then tengok dulu lah nak beli something ke, nak makan ke. Sebab kalau dekat Putrajaya mall ni boleh kira macam air lah. Tapi macam best juga lah mall ni. So fast forward tadi dekat mall, just shopping simple-simple and then beli dinner sekali. And now I'm back in my room. So ya Allah, penat gila weh jalan tadi. Like tanda tak ada air tau. Like satu floor tu dia just ada like dua je tanah yang buka. And then panjang, faham tak? Macam kalau semua nak pergi toilet and akan beratur panjang. So macam dah lah air dah slow. So memang tadi mood dah ke laut, dah penat jalan dengan signal tak ada semua kan. So kita orang kat sana tadi dalam 4 hours jugalah. Tapi now we're back in the hotel room. So sekejap lagi nak makan dinner. And I tak pasti lagi nak vlog sekarang ke apa.
So sekejap lagi nak dinner and macam biasalah nak mandi, pakai face mask semua. Tapi I rasa malam ni macam nak mandi bathtub. So I ada beli bath bomb tadi kat sana. So I nak tunjuk you guys bath bomb tu. I rasa after bath bomb tu baru I nak endkan vlog.